Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وصهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada tinggal kami sini 6 Rajab 1440 Hijriah bersamaan 18 Januari 2024 Masihi. Mari sama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang dipimpin oleh tuan imam kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizwan bin Yusuf hafizahullah taala. Semoga tuan imam kita dan sekalian kita dikurniakan jajaran yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT atas kesudian kita untuk mengimarahkan rumah Allah SWT pada tengah ini. Dan mudah-mudahan usaha kita akan terus diberikan keringanan dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala selagi kita masih berada di IPK Perak ini. Mudah-mudahan Allah SWT meringankan diri kita, mempermudahkan diri kita untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan juga sebarang majlis ilmu yang ada yang dianjurkan, termasuklah forum perdana Ehwal Islam yang akan diadakan di Mes Pegawai Kanan PDRM Perak pada malam ini. Jadi kepada tuan-tuan dan perempuan yang tidak berkesempatan untuk hadir pada malam ini, bolehlah mengikuti secara langsung siaran forum perdana Ehwal Islam ini di Facebook Perak, Polis Perak. InsyaAllah ada manfaatnya untuk tuan-tuan dan perempuan. Walaupun kita tidak berada dalam majlis ilmu, tetapi apabila kita mengikuti secara langsung majlis ilmu
adakan, maka kita juga dikurniakan ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ianya adalah juga merupakan satu kebaikan untuk diri kita. Jadi menyebut tentang kebaikan ini, maka dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah, yang dimuatkan dalam hadis yang ke-27, Al-Hadis As-Sabi' wal-Ishrun. Hadis, ada dua hadis yang dikumpulkan dalam satu tajuk ini, tajuk hadis ini. Hadis yang pertama yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama An-Nawas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, baginda telah bersabda, al-birru husnul khuluq, kebaikan ialah akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu ialah kebaikan akhlak. Al-bir itu perkara kebaikan. Itu al-bir, benda kebaikan, ialah husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah salah satu daripada kebaikan yang ada. Apa akhlak yang baik itu? Panjanglah perbahasan dia. Antara akhlak yang baik ialah kata-kata yang baik, kalimatun thayyibah. Kita sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni, kalimatun thayyibah, kataan yang baik. Menghormati yang tua dan menyantuni yang muda. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yahtarim kabirana, atau kama qala, tidaklah daripada kami orang yang tidak menyantuni orang muda kami dan tidak menghormati, tidak menyayangi orang tua kami. Itu akhlak kan? Banyak min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan akhlak Islam itu seseorang yang tidak meninggalkan perkara yang tidak berkaitan dengan dirinya. Kalau berkaitan dengan diri dia, kenalah ambil tahu. Kalau yang tak berkaitan dengan diri dia, tak perlulah ambil tahu. Dia banyaklah, kalau cerita berakhlak ni banyak perbahasan dia. Wal ithmu ma haka fi nafsik, dosa ialah sesuatu yang meresahkan jiwa. Orang yang benar-benar menghayati konsep pahala dan dosa, apabila dia melakukan perkara yang berpahala, dia rasa gembira. Dan kita tadi semayang zuhur kan, dia rasa gembira. Gembira, kita lapang hati kita. Semayang zuhur dah, solat zuhur dah, lapang hati kita, tidak diburu rasa resah. Kalau kita buat dosa, resah kita. Buat dosa apa? Banyaklah dosa ni. Kalau nak cerita perkara dosa ni banyak panjang cerita dia. Berkata yang pelik-pelik pun boleh membawa kepada dosa. Benda pelik-pelik Jadi benda yang perkara yang membawa dosa ni, kalau kita hayati kehidupan kita dengan sebenar-benar penghayatan agama, kita akan rasa resah bila melakukan dosa, perkara yang membawa kepada dosa. Contoh, termakan makanan syubhah,
kita makan makanan syubhah, makanan yang tak diketahui halal haram dia, sama dia hakiki, halal haram tu hakiki, ataupun majazi, benda tu halal tapi mai tak mana, nasi lemak tu halal, orang beli, orang bagi kita makan halal, nasi lemak macam canai tapi orang yang belikan kita tu, duit dia beli makanan bagi kita tu dari mana? Kalau mencuri dia, menyakau dia, memeras orang dia. Jadi pada hakikatnya makanan itu haram. Pada hakikatnya makanan itu haram, walaupun zahirnya nampak halal. Makanan yang dicuri, apa beza dengan curi makan? Curi makan ni selalunya bulan puasa, curi-curi makan. Orang lain puasa, kita pun macam puasa tapi curi-curi makan. Orang tak nampak, kita makan. Bila orang tanya puasa tak? Puasa, tu curi makan tu. Itu dah sasar lah kan. Ni makan makanan yang dicuri. Orang ulur itu makanan tu dapat dari mana? Dicuri. Kalau dia curi, nampak, curi dari kedai tu kan. Itu dia. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan kamu tak suka jika ia diketahui orang lain. Kalau benda kita nak sorok lagi, nak sorok. Di akhir zaman ni banyak orang melakukan perbuatan dosa dan berbangga dengan perbuatan itu. Kan? Dia bangga dulu dia, Samsing, bangga dia. Awak tahu tak saya dulu siapa? Saya tulis dalam Facebook, Instagram. Itu akhir zaman macam tu. Tapi kalau ikut betul-betulnya perkara dosa ni kita tak nak, kalau boleh nak sembunyi daripada orang. Kita nak orang tahu. Biarlah hanya kita dan Allah Ta'ala yang tahu. Kita tak nak orang lain tahu. Itu maksud dia. Jadi inilah yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada satu lagi hadis berkaitan perkara ini yang diriwayatkan Wa'an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu, daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka baginda pun bersabda, jita tas'alu 'anil bir, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan, bukan? Qultu na'am, kata Wabisah, ya. Maknanya di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW sebagai seorang Nabi Rasul, dia memiliki firasatnya tiada hijab. Nabi SAW tidak dihijab. Firasatnya tiada hijab. Maksudnya dia boleh tahu apa yang ada dalam sanubari, hati sanubari seseorang. Waktu Nabi tanya terus pada Wabisah, kan? Nabi tanya, jita tas'alu 'anil bir, kamu datang bertanya tentang kebaikan, bukan? Maka Wabisah menjawab, ya, benar. Mengiyakan firasat Nabi SAW tu. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, istafti qalbak, tanyalah hati kamu. Al-birru matma'anna ilaihi nafs,
wa tuma'anna ilaihil qalb. Kebaikan adalah sesuatu yang menyebabkan hati tenang dan jiwa pun tenang. Jiwa pun tenang, hati pun tenang. Kebaikan, bila kebaikan itu dibuat, macam kita sembahyang kan, kita solat kan, tenang hati kita, jiwa kita tenang, hati kita lapang. Inilah dia tanda impaknya kebaikan itu dalam diri kita. Kalau orang yang sembahyang tetap hatinya tak tenang, hatinya tak lapang, jiwanya tak lapang, hatinya tak tenang, hatinya tak lapang, jiwanya tak tenang, mungkin zahir dia saja dia solat, hatinya, jiwanya tidak solat. Mungkin sebab itu Allah Ta'ala sebut fawailun lil musallin, fawailun lil musallin, kewailah bagi orang yang bersembahyang. Orang sembahyang masuk neraka. Macam mana? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dalam sembahyangnya. Betul nampak fizikal sembahyang, naik, berdiri, rokok, sujud, nampak. Tapi jiwanya tak sembahyang. Jiwa tak sembahyang. Maka neraka wailah bagi orang sembahyang seperti itu. Jadi bila kita mengerjakan solat, hati yang sebenar-benarnya, hati kita boleh lapang, jiwa kita akan tenang. Kemudian Nabi kata lagi, wal ithmu ma haka fin nasi wa taraddada fi sadr. Manakala dosa itu adalah sesuatu yang mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan dalam dada kamu. Perkara dosa ni mengganggu jiwa dan menimbulkan rasa was-was. Itu tanda dosa. Orang yang benar-benar memahami konsep dosa ni, dia akan rasa resah apabila melakukan dosa. Bila dia melakukan dosa, dia rasa bersalah. Rasa bersalah tu nampak, ketara. Itu bukti orang yang benar-benar menghayati konsep pahala dan dosa. Dia buat benda yang berpahala, dia rasa gembira. Bila dia terbuat orang dosa, dia rasa duka cita, rasa bersalah. Macam mana aku nak betulkan balik? Tapi kalau orang yang sebaliknya, dia terbalik. Dia buat benda baik, tak puas. Bila dia buat benda jahat, bila dia buat maksiat, dia berbangga dengan maksiat tu. Ini dia. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Saya ramai manusia berulang kali menyatakan pendapat menyokongnya. Walaupun manusia ramai yang menyokong, di dalam surat kita rasa bersalah tu ada. Kalau dia betul faham konsep pahala dan dosa tadi. Jadi hadis yang kedua ini disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala hadithun hasan. Hadis hasan. Rawainahu fi musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal Darimi. Jadi diriwayatkan dalam oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang hasan.
حديث حسن ورواه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد جيد dengan sanad yang baik, sanad yang hasan. Jadi itulah dia sedikit supaya kita puas pada hadis yang ke-28. InsyaAllah pada bulan kita akan teruskan dengan memetik hadis yang ke-28, itu al-hadis al-thani wal ishrun. Baik dari Allah SWT dan kurang begitu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.